Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, seperti yang cikgu bagi tahu sebelum ni, okey, cikgu akan buat video tentang jawapan peperiksaan awal tahun untuk fizik kertas 2. Okey, dan cikgu akan pecah kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B dan C untuk video yang seterusnya. Okey, jadi disebabkan kita tidak sempat untuk berbincang di dalam kelas, jadi cikgu akan tunjukkan jawapan kertas 2 ni dalam bentuk video. Okey, mari kita saksikan. Okey, seperti yang kita ketahui, bahagian A adalah terdiri daripada 60 markah. Okey, 60 markah dan kita ada 8 soalan. Okey, 8 soalan, 60 markah. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, ni tajuk apa ni? Okey, ni tajuk gerakan kan? Okey, soalan menunjukkan keratan pita detik dengan 6 titik yang diperolehi daripada satu eksperimen. 1 detik masa yang diambil, okey, maksudnya untuk 1 detik dari mana ke mana? Okey, so jawapan dia adalah Q. Kalau kita ambil dari P ke Q adalah bersamaan dengan 1 detik. Okey, dari 1 titik ke 1 titik ialah 1 detik. Okey, seterusnya. Pita detik untuk apa? Untuk menganalisis apa? Apa maklumat yang kita akan dapat daripada pita detik? Okey, adakah daya dan momentum? Bolehkah kita cek daya sesuatu jasad tu menggunakan pita detik? Tak boleh Okey, jarak dan laju satu objek. Betul. Okey, kita akan dapat laju daripada S per T. Okey, T itu adalah kita dapat daripada berapa banyak dia punya dia punya detik dia. Okey, sebab 1 detik selalunya bersamaan dengan 0.02 saat. Okey. Selalunya macam itulah sebab satu motor tu dia punya frekuensi adalah 50 Hz. Apakah jenis gerakan yang ditunjukkan oleh pita detik dalam rajah 1? Okey, daripada pita detik yang kita tengok tu, apa jenis gerakan dia? Okey, nak tahu jenis gerakan ni, kita kena tengok corak. Okey, corak detik tu. Okey. Dan satu lagi kalau kita nak jawab jenis gerakan ni, kita tak boleh kata gerakan seragam, gerakan bertambah. Okey, bila jenis gerakan ni, jawapan dia ada dua je. Sama ada kamu nak kata hal laju. Okey, maksudnya kuantiti dia sama ada hal laju ataupun pecutan. Okey, sama ada hal laju seragam, pecutan bertambah. Okey, hal laju bertambah, pecutan seragam. Okey, jadi untuk kes soalan ni, okey, dia menunjukkan titik tu sama je. Jadi dia akan dapat jawapan dia laju seragam ataupun hal laju seragam. Okey, kebanyakan pelajar dia buat salah. Jenis gerakan ni dia tak sebut kuantiti ni. Selalunya dia kata gerakan seragam. Okey, salah lah macam ni. Gerakan dia apa? Dia mesti ada dua kuantiti, sama ada V atau A. Okey, untuk pita detik, kalau nak cerita pasal gerakan dia sama ada hal laju ataupun pecutan sahaja. Okey. Kemudian, apakah sebab dia? Okey, beri satu sebab pada jawapan tu. Kenapa kamu kata hal laju dia seragam? Okey. So, jawapan dia jarak di antara titik adalah sama. Okey, kalau sama maksudnya dia tak berubah hal laju dia. Okey, kalau semakin jauh, maksudnya hal laju dia semakin bertambah. Kalau dia semakin mendekat, titik dia makin dekat, itu kita kata hal laju semakin berkurang. Tapi kena sebut sama ada hal laju ataupun pecutan. Okey, soalan seterusnya nombor 2 tentang kekenyalan. Okey, dia menunjukkan tilam spring yang punya sifat-sifat kekenyalan. Apakah yang dimaksudkan dengan kekenyalan? Okey, satu lagi bila soalan kertas 2 ni
dia banyak soalan yang akan tanya definisi. Okey. So dalam 8 soalan tu kemungkinan ada 4 soalan yang akan tanya tentang definisi. Soalan A mesti tanya definisi dulu. Okey, contohnya ni tajuk kekenyalan, dia tanya definisi kekenyalan. Jadi untuk definisi ni memang kamu kena hafal lah, kena ingat. Maksud dia sebiji-sebiji. Dia kalau hilang term dia satu pun tak dapat markah Okey. So kekenyalan ialah sifat bahan yang membolehkan satu objek kembali kepada bentuk dan saiz asal selepas daya yang bertindak dialihkan. So tak ada definisi lain. Memang yang inilah definisi dia dan kamu kena ingat. Okey, dan seterusnya berikan sebab mengapa spring tidak boleh kembali ke panjang asal apabila diregangkan. Okey, bila kita tarik dia, dia tak boleh jadi asal balik. Okey, so sebab dia apa? Sebab dia telah melebihi had kenyal. Okey, kita tahu kan spring bila dia mematuhi hukum Hooke dia berkadar terus, tapi bila dia dah melebih daripada had kekenyalan dia akan dia akan jadi kat sini dia bengkok sikit, lepas tu kat sini dia rata. Okey, lepas tu kita dah tak boleh dah. Dia tak boleh panjang dan dia tak boleh mampat semula. Okey, kat sini adalah dia punya had kenyal. Okey, dan seterusnya kita ada soalan pengiraan. Okey, jadi dalam soalan struktur ni mesti ada soalan pengiraan yang melibatkan 2 hingga 3 markah. Okey, contoh soalan spring hingga panjang asal 10 cm. Okey, diregangkan kepada 15 cm apabila kita letak beban 100 gram. Okey, bila kita letak 100 gram daripada 10 jadi 15. Jadi berapakah pemanjangan? X dengan berapa? Okey, so nak dapat X sama dengan 15 tolak 10 lah kan. Dengan panjang asal, so kita dapat 5 cm. Jadi maksudnya setiap 100 gram, X dia adalah 5 cm. Okey, kemudian dia tanya lagi. Rajah menunjukkan sistem spring yang daripada spring yang serupa diletakkan beban 100 gram. Okey, kirakan nilai Y. Okey, Y ni adalah apa? Y ni adalah jumlah panjang. Okey. Dia tak tanya pemanjangan je. Jumlah panjang. Okey. So kita dah tahu dah setiap 100 gram dia akan panjang 5 cm. Tapi kita kena tengok dia punya susunan pula. Okey, kalau bahagian atas ni dia susun secara selari. So X dia adalah bersamaan X per 2 sebab dia letak 2 spring. So sama dengan 5 bahagi 2 dapat 2.5. Okey, ini bahagian yang selari. Okey, yang bahagian siri pula kat sini X sama dengan 5 kan. Okey, jadi kalau X sahaja 5 tambah 2.5 sama dengan 7.5. Tapi dia nak Y. Y adalah jumlah. Okey, kalau nak jumlah panjang sama dengan ini berapa asal? 10. Ini pun 10. Jadi 10 tambah 10 tambah 7.5. So jumlah panjang yang betul ialah 27.5. Dia bukan dia tanya pemanjangan, dia tanya jumlah panjang. Jadi kamu kena hati-hati dia nak apa yang sebenarnya Okey, ramai juga yang salah soalan ni sebab kamu dapat 7.5 tapi kamu tak tambah dengan panjang asal dia. Jadi kita kena tahu apa yang dia nak sebenarnya. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Okey, ni tajuk paduan daya Okey. Tengok tengok kita ada lagi soalan definisi. Okey. Jadi dalam satu kertas 2 tu dalam 8 soalan tu memang akan banyaklah tanya definisi dan dia 1 markah. Okey. Jadi kalau kamu ingat definisi ni adalah kelebihan kamu kat situ.
Okey, so apa maksud frictional force? Okey, daya geseran. Okey, ingat daya geseran ni dia mesti menentang pergerakan sebab kalau kita berjalan kita susah nak jalan sebab ada geseran. So geseran adalah maksud daya yang melawan arah gerakan. Dia akan melawan gerakan. So dia sentiasa bertentangan arah dengan arah gerakan. Okey, katalah kalau kat sini arah gerakan, ini adalah arah geseran. Okey, dia akan berlawan. Okey, soalan seterusnya. Kirakan berat kotak tersebut iaitu W. Okey, untuk soalan ni, cikgu ada kesilapan sedikit lah. Okey, sebab soalan ni diset untuk penggunaan graviti bersamaan dengan graviti bersamaan dengan G bersama dengan 10. Okey, sebab tu kita dapat jawapan dia W sama dengan mg sama dengan 430 Newton. Okey, sebab apa dia berkait dengan soalan yang kedua. Okey, sepatutnya untuk kamu kena guna graviti 9.81 tapi soalan ini diset untuk 10. Okey, jadi kita anggapkan G kita adalah bersama dengan 10, baru kamu akan dapat jawapan yang kedua dan juga jawapan C. Okey, hitungkan daya paduan selari dengan landasan condong itu. Okey, ni landasan condong 20 darjah. Okey, kemudian kita ada kotak kat sini. Kita ada kat sana daya ke atas 147.1. Okey, ini adalah Fx yang kita nak cari dan paduan. Okey, daya paduan maksudnya Fx ni tolak dengan yang ni. Okey. So Fx, okey, cuma cikgu tunjuk kalau nak leraikan dia. Okey, ingat bila dia tunjuk sudut, sudut tu mesti duduk sini, 20 darjah. W, okey, so kita nak Fx. So Fx adalah bersamaan dengan W sin 20 ataupun kita boleh buat W cos. Kalau guna cos kita kena ambil sudut yang lain iaitu 70. Okey, so kalau kita nak daya paduan dia akan jadi macam ni. Okey, daya paduan ialah W sin 20 tolak 147.1 Newton. So sebenarnya W sin 20 dapat 147 juga. Okey, bila tolak dapat kosong. Okey, maksudnya sebenarnya dia adalah seimbang. Okey, sebab tu dekat soalan C ditanya berdasarkan jawapan, terangkan apakah berlaku kepada gerakan kotak itu. Okey, kalau kiri dan kanan adalah sama, jadi kita akan dapat dia dalam keadaan pegun, satu markah, dan markah kedua kerana daya berada pada dalam keseimbangan daya ataupun daya paduan adalah sifar. Okey. Okey, next soalan nombor 4. Nombor 4 pun masih lagi tentang tajuk daya. Okey, tadi paduan daya, sekarang kita jumpa tajuk leraian daya. Selalunya kalau gambar yang macam ni atas satu satah condong mesti menggunakan leraian daya. Okey, berat bongkah kayu itu ialah 30 Newton. Yang ni tak ada masalah sebab dia dah bagi weight. Okey, weight sama dengan 30 Newton. Jadi tak adalah macam masalah tadi kan nak guna G berapa, 10 ke 9.8, ni dia dah bagi dalam Newton. Jadi kita terus gunakan dia. Okey, pada rajah leraikan berat kepada komponen mengufuk dan komponen menegak. Okey, so macam biasalah kita buat paksi dia. Okey, so ini adalah dia punya Fy, komponen mengufuk, okey, ataupun Wy. Okey, ini dia punya komponen okey. Ini komponen menegak, Wy menegak, manakala ini adalah Wx iaitu mengufuk. Okey, so dapat satu markah. Okey, so kena lukiskan dia, leraikan dia. Okey, kemudian daripada situ dia suruh okey, cari magnitude, maksudnya jumlah dia untuk komponen mengufuk dan komponen menegak. Okey, so cikgu lukis kat sini gambar dia tadi macam ni kan.
Okey, ini W. Okey, dan sudut dia berapa? 60 darjah. Okey, so 60 darjah ni kat sini. So ingat yang kali kalau dia bagi komponen mengufuk ni, kalau sudut dia theta, theta dia mesti duduk sini. Okey. So sekarang kita ada komponen WY dan juga WX. Okey, so sekarang kita nak mengufuk. Mengufuk maksudnya WX. So WX, cikgu buat warna, okay, warna kuning. WX yang ni kan. Okey, macam guna tips cikgu tu, kita terus guna cos. Kita tengok sudut mana yang melekat dengan garis yang kita nak. Okey, so 60 sini 30 darjah. So kita terus ambil WX bersamaan W cos 30 darjah, iaitu 30 cos 30 darjah. Okey, kita akan dapat sama dengan 26 Newton. Okey, kemudian kita nak WY. Okey, WY, kita tengok sudut yang melekat dengan dia apa? Sudut yang 60. Okey, so WY sama dengan W cos 60 darjah bersamaan 30 cos 60 bersamaan dengan 15 Newton. Okey, jadi tak payah nak fikir sin ke cos ke, kita gunakan cos saja, tapi pastikan cos ni sudut yang melekat dengan garis yang kita nak. Okey, itu je, guna tips tu sahaja. Okey, kemudian dia kata daya geseran dia adalah 14 Newton. Okey, jadi maksudnya macam ni kan. Okey, so kamu dah dapat tadi Fx kamu bersama dengan 26 dan daya geseran sama dengan 14. Okey, boleh tak cari pecutan? Okey. Okey, first kita kena cari mass dulu sebab dia tak bagi mass. Okey, sebab rumus kita adalah apa? Rumus kan kita nak jawab ni macam ni kan. F X tolak Fg, maksudnya dari paduan bersamaan dengan M A. Tapi mass kita tak tahu. Okey, kat sini macam nak cari mass. Okey, nak cari mass. Mass sama dengan 30 Newton bahagi 9.81. Okey, tengok ni graviti dia guna 9.81 kan. Okey, so kita dapat mass dia 3.06 kg. Baru kita masuk kat sini. So Fx kamu 26 tolak Fg 14 bersamaan dengan M 3.06 kali A kita tak tahu. Okay, so A kita akan dapat bersamaan dengan 3.92 ms negatif 2. Okay, so dia ada pecutan lah, dia tak berada dalam keseimbangan. Okay, kemudian dia tukar pula soalan. Dia kata kalau kita letakkan daya geseran ni bersama dengan 26, okey, tadi Fx 26 kan, geseran 14, tapi katalah kita letak 26. Apa jadi? Kiri 26, kanan 26. So dia berlaku keseimbangan daya. Kalau berlaku keseimbangan daya, maksudnya dia akan berada dalam keadaan pegun. Okey, dia tanya apa yang jadi pegun. Jangan cakap keseimbangan daya. Keseimbangan daya tu ialah dia punya reason. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya soalan nombor 5. Okey, ingat macam mana cikgu cakap, soalan nombor 5 dan 6 adalah soalan perbandingan yang berpandukan kepada gambar rajah. Okey, jadi untuk soalan ni kamu kena tengok betul-betul gambar rajah, maklumat yang diberikan. Okey, maksudnya kamu kena percayalah dengan gambar ni. Okey, so tengok. Okey, 51 menunjukkan dua penunggang mengayuh basikal tiba pada jarak yang ditunjukkan dalam masa 3 saat. Okey, 3 saat. Okey, Raja 5.2 hanya seorang dia mengayuh. Okey, dia ambil masa 7 saat untuk sampai. Okey, so kat sini kita tengok Kalau dua orang kayuh, maksudnya force dia
tinggi. Kalau seorang je kayuh, force dia adalah rendah. Okay, sebab tu dia lambat sampai. Okay, kemudian dia ada bagi gambar P ni. P ni apa? P ke bawah, daya apa? Okay, kita tengok soalan. Okay, maksudnya soalan ni kamu kena cari dulu apakah persamaan dan juga perbezaan daripada gambar. Okay, so kat sini P kan, dia tanya P. P tu apa? Okay, so P tu adalah sebenarnya berat. Okay, daya yang bertindak ke bawah ialah berat. Okay, dan soalan kedua, okay. Observe rajah 51 dan 5.2, bandingkan daya yang dikenakan. Okay, so bila kita nampak gambar ni, okay, dua orang kayuh, maksudnya force tinggi. Seorang saja kayuh, force rendah. Okay. Jadi boleh tak jawab macam cikgu letak ni? Okay, hasil macam ni tak boleh So, kamu kena jawab penuh lah. Okay, maksudnya daya dalam rajah 5.1 lebih besar daripada daya dalam rajah 5.2. Okay, so biasakan diri kena jawab penuh dan penggunaan perkataan tu, okay, mesti betul Kamu mesti guna perkataan sama ada lebih besar, lebih tinggi, okay. Kalau lawan dia apa? Lebih besar, lebih kecil. Lebih tinggi, lebih rendah. Okay, yang tu je. Jangan guna perkataan lebih kurang. Lebih kurang tu salah. Okay. Okay, dan seterusnya dia suruh kamu bandingkan pula masa. Okay. So, tadi kamu dah tengok kan masa. Yang ni 3 saat. Ini 7 saat. Okay. Jadi nak buat macam mana? Okay. So, kamu buat je. Masa dalam rajah 5.1 lebih kurang. Boleh tak? Lebih kurang salah Lebih rendah. Selamat kamu kalau gunakan perkataan lebih rendah. Okay. T dalam rajah 5.1 lebih rendah daripada T masa dalam rajah 5.2. Okay. Berdasarkan jawapan, bandingkan pecutan. Okay, sekarang pecutan. Okay, kat sini dia tak nyatakan kan. Tapi kita tahu kan, kalau dia sampai cepat tu maksudnya pecutan dia tinggi lah. Okay, so kat sini jawapan dia, okay, pecutan dalam rajah 5.1 lebih tinggi daripada pecutan dalam rajah 5.2. Okay, gunakan perkataan lebih tinggi. Dan last sekali, okay, lepas dia tanya perbandingan, dia akan tanya hubung kait. Okay, apakah hubung kait antara daya dengan pecutan? So, kamu dah tahu kan tadi, daya tinggi, pecutan pun tinggi. Okay, so semakin tinggi daya, semakin tinggi pecutan. Okay, jawapan maksudnya kamu boleh dapat daripada gambar rajah je Okay. Okay, okay, ada lagi soalan. Dia suka tanya juga, apakah hukum fizik yang terlibat? Apakah konsep? Okay, so kalau macam ni dia tanya, apakah hukum fizik yang terlibat? Okay, kalau F sama dengan MA, ni hukum fizik apa ni? Hukum fizik, okay, apa? Hukum Newton kedua. Okay, hukum Newton kedua, FMA. Kamu kena tahu hukum Newton ada 3. Hukum Newton pertama inersia. Hukum Newton kedua ialah pecutan. Hukum Newton ketiga ialah momentum untuk kes letupan. Okay, so kena hafal tu. Okay, dan seterusnya untuk pengiraan. Okay, dia tanya, jika mereka mula dari keadaan rehat dan mencapai laju 10 dalam masa 3 saat, hitung daya yang dikenakan. Okay, mass dia 130 kg. So, kita keluarkan, kita ada maklumat apa? Okay, 130 kg. Kemudian kita ada V sama dengan 10 dan T sama dengan 3. Okay, lepas tu ada apa lagi? Okay, so untuk ni kita kena cari dulu dia punya
pecutan dia. Okey, so pecutan A sama dengan 10 tolak kosong per 3. So dapat 3.33 ms negatif 2. Okey, daripada kita dah tahu pecutan, kita boleh kirakan dia punya F. So F sama dengan MA. So 130 kali dengan A. Okey, so kita dapat 4.33.3. Okey, 433.3 Newton. Okey, itu jawapan dia. Okey. Okey, soalan nombor 6 pun masih lagi soalan perbandingan. So, kita kena tengok gambar. Okey, kalau gambar ni, kamu tengok, kalau tengok gambar macam tak berapa ni kan. H dia macam sama. Okey, tapi kita boleh tengok daripada sini, daripada graf. Okey, nampak tak kalau kat sini? Dengan ini. Maksudnya H siapa? Apparent depth siapa lagi besar? Kalau ini katalah 50, okey, ini mungkin 30. Okey, so kalau gambar ni macam tak berapa jelas, kita tengok apa dia bagi lagi. Okey, so kita tengok apa yang dia nak. Okey, mengapakah Syirin kelihatan dekat dengan permukaan air suling dan air laut? Okey, so sebenarnya dia nak tahu kamu punya kefahaman konsep. Okey, kenapa nampak lebih dekat? Sebab berlaku pembiasan cahaya, refraction of light. Okey, telah berlaku pembiasan cahaya. Okey, nombor 2. Perhatikan Raja A dan Raja C. Okey, bandingkan dalam ketara. So, macam tadi lah cik kata, kalau kat sini tak nampak sangat beza H1 dengan H2. Okey, tapi kat sini kamu boleh nampak dalam ni, graf. Okey, rajah dia, okey, rajah yang A ni dia punya H dia, okey, H ketara dia lebih tinggi. Okey, so kat sini jawapan dia, okey, kedalaman ketara dalam rajah A lebih tinggi daripada rajah C. Okey, longer. Okey, sebenarnya perbandingan ni lebih selamat kalau jawab dalam bahasa Inggeris. Okey, kamu akan jawab more than, longer, higher. Okey, ada perkataan yang kalau bahasa Melayu tu dia akan menyebabkan kamu jadi salah. Okey, dan seterusnya dia tanya ketempatan air suling dan air laut. Okey, daripada gambar rajah tak ada maklumat kan? Okey, tapi kamu tahu kan mana lagi tempat. Okey, so ketempatan air laut lebih tinggi daripada ketempatan air suling. Okey, dan yang ketiga, nyatakan hubungan antara ketempatan air dan dalam ketara. Okey, so mungkin dalam gambar tu dia bagi tahu yang mana air suling, yang mana air laut kan. Jadi kita tengok daripada situ kita dapati kan. Okey, semakin bertambah density, semakin berkurang dalam ketara. Okey, maksudnya kalau kat dalam air laut, kamu akan nampak benda tu lagi dekat dengan permukaan lah. Okey, sebab apparent depth ambil daripada atas sampai image yang kamu nampak. Okey, so dia berkadar songsang ni. Semakin bertambah ketepatan, semakin berkurang dalam ketara. Okey, soalan ni pun ada ramai yang salah. Okey, padahal rumus ada diberi kat depan. Okey, kedalaman 4 meter ni maksudnya kalau dari atas sampai ke ikan, ini maksudnya dalam apa? Ini dalamnya nyata. Okey. So, H besar bersamaan dengan 4 meter. Okey, lepas tu N, indeks biasan 1.33. H kecil kita tak tahu. Okey, so rumus yang kita tahu ialah N samaan dengan H per H kecil. Okey, so kalau kita tak reti nak bawa keluar macam siapa pergi kiri, siapa pergi kanan.
Okey, masukkan je nilai dulu. 1.33 bersamaan dengan 4 per H kita tak tahu. So nak cari H buat apa? H bawa ke sana, maksudnya 4 bahagi 1.3, 3. So dapat 3, jawapan dia 3 meter. Okay. Tapi ramai yang salah kat sini. Dia buat 1.33 kali 4. Tu yang jadi masalah tu. Jadi kamu tulis je dulu. Jadi baru lepas tu bawa H tu ke atas. Okay. Soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7 ni ada tajuk gelombang. Okay. Raja menunjukkan kapal selam memancarkan gelombang ultrasonik ke arah dasar sebuah pulau. Okay. Apakah fenomena gelombang yang terlibat pada raja ini? Okay, kalau tajuk gelombang ni, dia memang suka tanya fenomena. Sebab gelombang ni dia ada banyak fenomena. Pantulan, pembiasan, diffraction, pemelawan, lepas tu interference. Okay, so jawapan dia kat sini, ini adalah apa? Kalau macam ni, dia patah balik. Apa ni? Fenomena apa? Fenomena pantulan. Okay. Kemudian, okay, kalau pantulan gelombang ni, selalulah guna rumus ni. Okay, pengiraan yang ni, yang mana dia nak hitungkan jarak kapal selam dengan dasar pulau tersebut. Jika gelombang bunyi terpantul selepas 4 saat. Okay, so kita tengok kita ada T sama dengan 4, kita ada V sama dengan 1560. Okay, apakah rumus yang digunakan untuk jawab soalan ni? Okay, rumus yang terlibat ialah ini D sama dengan VT per 2. Kamu lupa nak bahagi 2. Okay, kenapa bahagi 2? Sebab benda tu pergi dan patah balik. Jadi masa dia tu jadi 2 kali ganda lah. Sebab tu kena bahagi 2. Okay, so 1560 kali 4 saat bahagi dengan 2. So dapat 3120 meter. Okay, kalau soalan nombor 7 dan 8 ni dia ada mini modifikasi. Tapi mini modifikasi ni dia dah bagi ciri dia tau. Cuma kamu nak pilih je. Okay, so kat sini kan contoh. 4 ciri dewan P, Q, R dan S. Okay, so dia akan bagi 2 ciri. Mestilah 2 sebab. Okay, lepas tu dia kata mencari dewan yang sesuai untuk mengadakan sebuah konsert amal. Kita nak buat konsert. Okay. So kita ada permukaan dinding, ada yang sekata dengan tidak sekata, dan jarak dua pembesar suara ada yang jauh dengan dekat. Okay, so kita tengok apa soalan dia. Okay, so apakah permukaan dinding yang sesuai untuk kita buat konsert supaya bunyi jelas, okay, boleh didengari dengan jelas. Okay, so sepatutnya kamu kena pilih permukaan tidak sekata. Okay, kenapa? Supaya bunyi dipantulkan dalam arah yang berlainan. Okey, kalau kamu gunakan dinding yang sekata, pantulan tu akan berlaku pada satu arah menyebabkan berlaku gema. Okey, jadi dewan tu akan jadi bising, dia berlaku gema. Okey, ataupun kita kata kurangkan gema. Okey, kemudian jarak antara dua pembesar suara. Okey, ni kamu belajar dalam tajuk interference kan? Okay, interference gelombang bunyi sepatutnya jarak antara dua pembesar suara kena jauh supaya menghasilkan bunyi kuat berturutan yang kecil. Maksudnya, okay, X kita rendah. X kita rendah maksudnya kuat, lemah, kuat tu dekat. Jadi sentiasa dengar bunyi yang kuat saja. Okay, menghasilkan interference membina yang banyak. Okay, betul. Dan last sekali, daripada ciri yang kamu dah pilih, kamu kena pilih balik daripada tadi, daripada gambar rajah tadi, daripada jadual, yang mana yang sesuai dengan ciri yang kamu kata tu. Okey, maksudnya permukaan tidak sekata dengan jauh. So, daripada gambar rajah tadi, jawapan dia ialah Q. Janganlah kamu bagi jawapan lain selain daripada yang diberi dalam soalan. Pilihan ni mesti dipilih daripada soalan. Okey, ingat tu ya. Okay, last sekali untuk section A, soalan nombor 8. Okay, masih lagi ada mini modifikasi dan pengiraan ke ataupun definisi. Okay, so soalan yang pertama. Okay, ini tajuk pasal gerakan kan. Okay, seorang pelajar berlari dalam acara larian 200 meter. Raja menunjukkan graf jarak masa untuk menggambarkan larian pelajar itu.
Okey, bandingkan laju pelajar itu pada OA dan AB. OA, AB. Okey, ni ialah graf jarak masa. Kalau jarak masa macam ni kita nak dapat V. V sama dengan S per T. Jadi maksudnya kita tengok kecerunan graf. Kita tengok kecerunan graf. Okey, kalau dia cerun tinggi maksudnya lah laju. Kalau landai, graf tu landai maksudnya perlahan lah. Dia tak, laju dia perlahan. Okey, so kalau kat sini mana lebih cerun? Okey. So sebenarnya ni lebih cerun kan kecerunan dia. Ini landai. Okey, so maksudnya sini slow, sinilah laju. So kat sini jawapan dia OA lebih rendah daripada OB. Okey, kemudian berdasarkan rajah, hitung laju pelajar pada bahagian AB. Dia nak AB. Okey, so nak AB, kita tengok sini je. Okey, kamu kena tengok time dia. 22 dengan 12 maksudnya 10. Okey, so V sama dengan S per T. Okey, S dia berapa? 200 tolak 100 per 22 tolak 12. So, kamu akan dapat 10 ms negatif 1. Okey, kena tengok graf tu betul-betul ya. Okey, ni yang cikgu kata mini modifikasi. Okey, kena bagi ciri dan sebab. Okey, cuma yang ni dia tak bagi jadual. Okey. Berdasarkan aspek berikut, beri cadangan bagaimana masa larian untuk acara 200 meter boleh dipendekkan. Maksudnya nak bagi laju lagi lah. Okey, so dari segi pakaian. Okey, so pakaian sepatutnya kena pakaian yang ketat sebab nak kurangkan rintangan udara. Okey, jangan jawab terlalu general seperti pakaian sukan. Apa pakaian sukan? Okey, ataupun kalau kamu orang Islam, kamu rasa tak boleh pakai ketat, kena pakai pakaian longgar. Tak boleh lah. Kamu kena jawab dia ikut konsep sains. Okey? Okey, kemudian kasut pelajar itu pula. Jangan kata pakai kasut sukan je. Apa ciri kasut tu? So, tapak kasut mempunyai spike. Berpaku supaya apa? Cengkaman yang lebih baik pada track. Okey, dan last sekali, apakah alat yang digunakan pada garisan permulaan? Okey, maksudnya alat tu untuk pelari tu, bukannya untuk penonton ke ataupun orang yang menganjurkan pertandingan tu nak kena tiup whistle apa semua, tak. Untuk orang yang lari tu, apa alat bantuan yang boleh digunakan? Okey, so digunakan papan pelepas kan, yang starter tu. Okay, starter tu dia akan tolak kaki kita supaya bergerak lebih laju. Okey, sebab dia menghasilkan momentum ke depan yang lebih besar. Baru dah dapat semuanya berapa? 6 markah. Okey. So dalam soalan 78 tu ada soalan modifikasi. Okey. So cikgu stop dulu kat sini untuk video yang pertama iaitu soalan section A sahaja. Okey, nanti cikgu akan sambung video lain untuk section B dan section C. Okey. So cikgu harap kamu dapat buat ulang kaji daripada video ini. Okey, jumpa lagi ya.